أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah. Tuhan yang amat pemurah, Tuhan yang amat bawah. Yakni Tuhan yang banyak memberi kepada segala hamba-hambanya. Sama ada hamba yang taat kepadanya atau hamba yang deraka kepada, sentiasa Allah Ta'ala ni memberi. Lagi Allah ni Ar-Rahimi, sifat yang kedua pada Allah. Ar-Rahimi, Tuhan yang buat baik, sangat buat baik kepada hambanya. Buat baik ni iaitulah tertentu kepada hamba-hamba yang mukmin saja. Tentu kepada hamba-hamba yang mukmin. Buat baik Allah Ta'ala ni ialah tertentu bagi hamba yang mukmin. Tak sama dengan memberi nikmat. Beri nikmat ni sentiasa Allah Ta'ala beri. Tiap-tiap hamba, sama ada hamba yang taat, hamba yang mukmin, atau hamba yang deraka, hamba yang kafiri, tetap Allah Ta'ala memberi. Sebab itulah kita tak boleh nak buat maknanya nak buat tercengang kau, macam mana orang tu dia tu deraka kepada Allah Ta'ala, tapi sentiasa dia tu nikmat Allah Ta'ala bagi limpah. Kadang-kadang dia tu hamba yang deraka, hamba yang kufur dengan Allah Ta'ala, tapi nikmat dia ni lebih banyak daripada kita hamba yang taat lagi. Jadi sebabnya Allah Ta'ala ni sangat-sangat murah. Sama ada hamba yang taat atau hamba yang deraka, tetap Allah Ta'ala beri. Tapi memberi Allah Ta'ala ni kepada hamba ni, dua golongan tu memang lain lah. Beri kepada hamba yang taat ni semata-mata limpah kurnia dengan jalan buat baik Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beri nikmat kepada hamba yang deraka, hamba yang kafirin, ia telah beri nikmat dengan jalan istidrak. Sebagai Allah Ta'ala nak pemuakan, untuk nak menseksakan di negeri akhirat sana, dan untuk nak maknanya menyesak dia lagi. Lalu tu Allah Ta'ala bagi nikmat juga. A'lam anna abwab at-tasrifi khamsatun wa salasuna baban. A'lam, ketahui olehmu, anna abwab at-tasrifi, akan bahawasa segala bab-bab tasrih, akan segala wazan-wazan bagi tasrih, bagi tasrih ilmu sarahnya, maknanya tasrih, ilmu tasrih orang panggil, atau ilmu sarah orang panggil juga, sama dua tu. Bahawasanya segala bab-bab, yakni segala wazan-wazan bagi ilmu sarah ni, khamsatun wa salasuna baban, ialah 35 baban nasbah wazan. Khamsatun wa salasuna baban. Anna abwa, mana anna abwa tu ta'wil masdar, jadi maf'ul bagi i'lam. Kerana i'lam tu fa'il amma. Fa'il dhamir mustati di fa'il, i'lam tu jadi maf'ul, ta'wil masdar lah, jadi maf'ul bagi i'lam. Abwaba isim bagi anna, khamsatun wa salasuna tu jadi khabar bagi anna. Kerana anna tu beramal menasakkan isim, meropokkan khabar. Baban belakang tu jadi tamyiz bagi khamsatun wa salasuna. A'lam, ketahui olehmu, anna abwabat tasrih, akan bahawasa segala wazan-wazan bagi ilmu tasrih, atau segala wazan-wazan bagi ilmu sarah ni, abwab dari mana? Al-auzan. Akan bahawasa segala wazan-wazan ilmu tasrih, ilmu sarah, khabar bagi anna, khamsatun wa salasuna baban, ialah 35 baban nasbah bab. Jadi salah satu daripada ilmu untuk sebagai jadi alat kita nak belajar ke ilmu luar harap ni, tangga pertamanya iaitulah ilmu sarah. Yang penting sekalinya iaitu ilmu nahwu dengan ilmu sarah. Kerana bila lah seorang itu pandai tererti ilmu nahwu, ilmu sarah, mana dia tu pandai lah baca kitab mana-mana, mana faham dah reti lah.
Sabit itulah pokok asas sekalinya iaitu ilmu nahwu dengan ilmu sarah. Maka matan bina ni lah salah satu daripada asas atau pokok yang pertama, tangga kali yang pertamanya bagi seseorang yang nak mengikuti ilmu nahwu. Ilmu lughah Arabiah. Tapi itulah biasanya kalau lah orang nak belajar ilmu ni pastilah maknanya dengan jalan turah lah, kitab turah ni pasti yang nak ngaji kat mata bina. Betul syarah-syarah dia tu memang banyak lagi lah. Kerana bila seorang ni pandai ilmu nahwu atau ilmu sarah, mana ilmu lain dia boleh belaka. Boleh baca reti lah. Sebab tiap-tiap ilmu, tiap-tiap kitab yang lain tu berkandak kepada nahwu dan sarah. Bila seorang tu pandai nahwu, pandai sarah, boleh baca kitab. Tak tauhid ke, mantik ke, bayan ke, semualah. Yang lain lagi sebab ilmu Arabiah banyak, 12 ilmu tu. Bila seorang dapat ilmu nahwu, dapat ilmu sarah, ya telah pandailah ilmu lughah. Tapi itulah penting jugalah ilmu sarah, ilmu nahwu ni. Maka bahasa ilmu sarahnya iaitulah bercara areanya di segi kelimah. Kelimah wazan. Kelimah ni data tahu wazan mana. Sebab kita nak terjumuhkan ke makna dia tu pasti kena tahu wazan tu. Wazan ni sulasi mujarrad ke atau sulasi mazi ke, rubai mujarrad ke, rubai mazi ke. Dan binaan hantaran bagi kelimah tu pasti kena tahu juga. Lazim ke, mutaaddi ke, bina dia takalluh ke, lain karate banyaklah bahasa dia. Maka di sini sana ceritanya ketahui ulemu akan bahasa wazan-wazan bagi ilmu sarah ni iaitulah semuanya ya khamsatun wa salasuna baban 35. Ialah 35 baban nasbah wazan. 35 wazan semuanya. Jadi ulama sarah ni telah memeriksa atau menselidiki daripada kalam-kalam Arab bahawasanya kelimah-kelimah atau wazan-wazan di ilmu lughah ni iaitulah semua ada 35 wazan. Maka dalam 35 wazan itulah ada terbahagi kepada banyak bahagian pula lah. Pertamanya sittatun minha lis-sulasiyil mujarrad. Sittatun minha lis-sulasiyil mujarrad. Sittatun bermula 6 minha setengah daripadanya minal khamsi wasalasin. Bermula 6 sittatun jadi mubtada, lam barakata lis-sulasi tak ada mazhar di khabar. Sittatun bermula 6 minha daripada minal khamsi minal khamsati wasalasin, daripada 35 ni tu 6 ni maudu'atun dihatta ke 6 tu lis-sulasil mujarrad bagi fa'il sulasil mujarrad. Lis-sulasil mujarradi bagi fa'il sulasil mujarrad. Mana 6 wazan yang pertamanya di atas dihattakan bagi fa'il sulasil mujarrad. Lis-sulasil mujarradi. Nanti kita buat jadual dia khulasah mungkin jadi belik sikit. Buat jadual khulasah mudah. Sittatun berula 6 minha setengah daripada minal khamsi wa salasin, daripada 35 ni maudu'atun dihattakan 6 lis-sulasi mujarradi bagi sulasi mujarrad, bagi fa'il yang bahasa 3 haraf, al-mujarradi yang sunyi daripada tambahan. Dia pokok asasnya ada 2. Ada sulasi dan ada rubai. Sulasi yang asal 3 haraf, rubai yang berasalnya 4 haraf. Kemudian tiap-tiap daripada sulasi rubai ini terbahagi kepada 2 bahagian pula. Ada yang mujarrad, ada yang mazi. Yang mujarrad ni mana yang sunyi daripada huruf tambahan. Mazi ni mana yang ditambahkan di atas huruf yang asal. Maka bahagian pertama di sini ni 6 wazan ni ia telah dihattakan bagi lis-sulasi bagi fa'il yang bahasa 3 haraf. Huruf asal dia ni atas 3 haraf, 3 huruf. Macam lek keratan misal nasara, daraba, fataha, alima, hasuna. Huruf asal 3 haraf. Nun 1, sa 2, ra 3. Al-mujarradi yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang sunyi daripada huruf tambahan. Memang huruf asal berlaku 3 haraf.
Tak sama dengan mazid. Yang mujarrad ni iaitulah lawan dia nya mazid. Sulasi ni lawan dia rubai. Ya huruf kelima Arab asalnya iaitulah ada dua, ada sulasi dan ada rubai. Sulasi yang bahasa 3 haraf, rubai yang bahasa 4 haraf. Maka tiap-tiap daripada sulasi rubai ini terbahagi kepada 2 bahagian. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Berarti awak jadual kelasah. Maka bahagian pertama di sini ni atas 6 wazan ni dihantarkan bagi sulasi. Apa makna sulasi? Yakni bagi fi'il yang bahasa 3 huruf, 3 haraf. Al-mujarradi yang sunyi daripada huruf tambahan. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru. Kemudian musannaf nak meneranglah 6 wazan dihantarkan bagi fi'il bahasa 3 huruf yang sunyi daripada tambahan tu. Wazan dia tu macam mana tu? Orang panggil musannaf nak mentafsirkan dan nak menghuraikan tiap-tiap satu daripada 6 yang dihantarkan bagi fi'il yang huruf dia ni 3 huruf hak sunyi daripada tambahan. Al-babul awwalu bermula wazan yang pertama fa'ala yaf'ulu ialah wazan fa'ala yaf'ulu. Ya istilahnya ilmu sarahnya maknanya ia ada timbangan dia. Wazan-wazan ni asalnya timbangan lah. Untuk kita nak timbangkan akan kelima haraf. Maka wazan bagi fi'il yang sulasi mujarradnya ia atas 3 haraf. Kalaulah wazan bagi fi'il rubai mujarrad ia atas 4 haraf. Wazan bagi fi'il sulasi mujarrad ni ia atas wazan fa'ala. Fa'ala fa yang pertama dikatakan fa fi'il. Tiap-tiap huruf yang membetulkan akan penimbangan atau wazan fa'ala tu yang betulkan akan fa bagi fa'ala, maka huruf tu dinamakan fa fi'il. Dan tiap-tiap huruf yang betulkan akan in bagi fa'ala dikatakan in fi'il. Istilah ilmu sarah. Dan tiap-tiap huruf yang betulkan akan lam bagi fa'ala dinamakan lam fi'il. Contoh kita misalnya seperti nasara. Nasara tu orang panggil kelima haraf lah. Maka nasaranya ia atas datang di atas wazan fa'ala. Fa'ala tu orang panggil wazan penimbangan dia. Maka nasara nun yang ada pada nasara tu dikatakan fa fi'il tu. Kerana nun tu membetulkan akan fa bagi fa'ala. Maka nun pada nasara dinamakan fa fi'il. Sa pada nasara dikatakan in fi'il kerana dia membetulkan akan in bagi fa'ala. Ra pada nasara dinamakan lam fi'il kerana dia membetulkan akan lam bagi fa'ala. Tu penimbangan bagi fi'il hak sulasi. Dan kalaulah fi'il hak rubai, fi'il yang bahasa huruf saya 4 haraf, maka wazan dia ialah wazan fa'lala. Fa'lala. Fa'lala fa tu fa fi'il. In fi'il. Lam fi'il yang pertama. Betul tambah satu lagi lam fi'il yang kedua. Seperti kita tahu akrama. Akrama tu hamzah. Akrama sulasi mazid. Seperti kita misal dahraja. Akrama sulasi mazid bukan ada rubai mujarrad. Seperti dahraja. Dahraja ni da tu fa fi'il, ra in fi'il, ha in fi'il. Ra tu lam fi'il yang pertama, jin lam fi'il yang kedua. Maka di sini ni wazan yang pertamanya penimbangan kelima harafnya yang pertamanya yang masuk dalam bahagian hak sulasi mujarradnya ialah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Qasak lafaz fa'ala yaf'ulu khabar al-babul awal. Bermula wazan yang pertamanya fa'ala yaf'ulu ialah wazan fa'ala yaf'ulu. Wazan fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu nasara yansuru. Mauzunuhu bermula mauzun, bermula lafaz-lafaz yang ditimbangkan di atas wazan bagi fa'ala yaf'ulu. Tu mauzun. Mauzunuhu maknanya bermula lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yaf'ulu ni ialah nasara yansuru, ialah nasara yansuru. Nasara yansuru dikatakan mauzun. Fa'ala yaf'ulu dikatakan wazan.
Jadi Nasara yang suruh ni satu contoh, satu misal yang mauzun ni. Lain daripada Nasara ikutlah. Nasara yang suruh kharaja yakhruju kan. Tapi yang naknya tiap-tiap fi'il tu yang datang di atas wazan bagi fa'ala yaf'ulu. Macam Nasara yang suruh. Datang dari fa'ala yaf'ulu. Demikian juga kharaja yakhruju datang dari fa'ala yaf'ulu. Tiap-tiap kalimah harap hanya datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu, itu semua dikatakan kalimah tu datang di atas wazan yang pertama. Wazan yang pertama lah daripada fi'il hak sulasi mujarrad. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'. Di sini musannaf nak menyatakan tanda-tanda, alamat-alamat pecaman. Untuk kita nak kenal katanya fi'il tu datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu. Bagaimana kita nak kenal? Macam Nasara yang suruh ni, kita nak kenal tanda-tanda dia, kata dia ni datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu tu tanda dia lah. Wa alamatuhu, dan bermula tandanya tanda bagi al-babil awwali, bermula alamatnya, alamat bagi al-babil awal, alamat bagi bab yang pertama ni yang datang di atas wazan fa'ala yaf'ulu. An yakuna ainu fi'lihi khabar bagi alamat tu. Alamat tu dia mubtada, an yakuna tu ta'wil masdar, jadi khabar. An yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah in fi'ilnya, in fi'il bagi al-babil awal maftuhan, difathahkan fil madhi, pada fi'il madhi. In fi'il madhi tu fathah. Nasara mana in fi'il? In fi'il tu sak lah. Tak dia dah cerita dah kan. Tiap-tiap huruf yang bertuli kat akal fa dikatakan fa fi'il, dan tiap-tiap huruf yang bertuli kat in fa'ala dikatakan in fi'il, dan tiap-tiap huruf yang bertuli kat lam fa'ala dikatakan lam fi'il. Maka tanda pecemel kita nak kenal kata fi'il tu atau kalimah harap tu datang di atas wazan fa'ala yaf'ulunya. Tanda yang pertamanya keadaan in fi'il, keadaan huruf yang bertuli kat akal in bagi fa'ala ni ialah fathah pada fi'il madhi. Nasara, tengok. Kalau alima tidak. Alima ni sebab in fi'il dia kasrah. Hasuna pun bukan juga, sebab hasuna in fi'il dia dhamma. Maka tanda yang pertamanya fi'il yang untuk nak datang di atas wazan pertama ni, ia telah wazan fa'ala yaf'ulu, keadaan in fi'il madhi dia fathah, seperti nasara, kharaja. Satu. Wa madmuman fil mudhari'i, wa madmuman fil mudhari'i, wa atas madmuman, atas daripada atas maftuhan. Tandanya an yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah in fi'ilnya, in fi'il bagi al-babil awal ni madmuman fil mudhari'i, ialah didhammahkan. Fathah ni bagi atas, dhammah bagi depan. Madmuman didhammahkan dan dibagi depan kat fi'il ni fil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Fil mudhari'i pada fi'il mudhari', seperti yansuru tadi. Yansuru sak tu dhammah. In fi'il kena atas sak. Maka sak dhammah. Nasara yansuru, kharaja yakhruju. Kalau daraba yadribu, tu bukan. Jadi tanda percemelnya untuk kelimah artinya fi'il nak datang di atas wazan pertama, dua tanda lah. Tanda yang pertama keadaan in fi'il madhi fathah, tanda yang keduanya keadaan in fi'il mudhari' tu dhammah. Betul ikutlah. Bila kita jumpa dalam kitab yang mana-mana semua apa, bila jumpa kelimah huruf dia ni in fi'il dia tu fathah, in fi'il mudhari' dhammah, kita reti kata datang atas wazan pertama ni. Wazan yang pertama daripada wazan-wazan bagi fi'il sulasi mujarrad. Wa bina'uhu lit-ta'diyati, lepas daripada musannaf menyatakan alamat, musannaf nak menyatakan hantaran pula. Makna bagi fi'il. Ini tanda-tanda kita nak kenal kata fi'il datang atas wazan pertama. Maka binaan hantaran dia, makna dia bagaimana pula? Fi'il datang atas wazan fa'ala yaf'ulu ni, kita nak terjumuhkan akan makna dia tu lah mana? Katanya wa bina'uhu, dan bermula hantarannya, hantaran bagi al-babil awal. Hantaran bagi al-babil awal ni lit-ta'diyati ghaliban. Lam lit-ta'diyati talak maksud khabar bagi bina. Dan berbinaan bagi al-babil awal ni,
Kainun atau maudu'un dihantarkan li ta'diyati bagi ta'diyah. Bagi ta'diyah, bagi menjadikan fi'il muta'addi. Tapi makna fi'il muta'addi mana lazim tak sebut lah ni. Biasa ada lah terbina lah. Bawah mana? Takrif fi'il muta'addi, fi'il ada. Oh, ada kat bawah tu. Wa bina'u dan berulah hantarannya antara al-babil awal ni. Makna hantaran ni masa tu makna lah, makna al-babil awal ni lit ta'diyati. Kainun lit ta'diyati bagi muta'addi. Ghaliban pada ghalib. Ghaliban pada ghalib. Pada kebanyakannya fi'il datang tawazan fa'ala yaf'ulu, makna dia ni ialah makna muta'addi. Nasara Zaidun amran, makna muta'addi lah. Itu kebanyakannya makna dia. Wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah bina'uhu, bina'an dia ni laziman fi'lan laziman fi'il lazim. Dua lah antara bagi wazan pertama ni kebanyakannya ialah fi'il muta'addi, tapi ada juga yang sedikitnya ialah fi'il lazim. Tu makna dia. Jadi bila kita reti kata makna dia muta'addi, makna dia lazim ni, makna mudah lah. Bila baca kitab yang lain-lain tu nak terjemahkan makna tu mudah. Lebih lagi kita untuk nak bicarakan masalah fiqh, masalah tauhid ke. Bila tengok ibarat kita, jadi reti lah. Macam kita tanya fi'il muta'addi. Bila kata fi'il muta'addi, dia kena ada fa'il, kena ada maf'ul. Jadi pasti nak carilah fa'il maf'ul dia, baru tu baik masalah. Dan kalau fi'il lazim ada fa'il saja. Tak ada maf'ul. Betul ni nasab juga ni. Boleh jadi fi'il. Jadi ha kau jadi lain tu. Barulah masalah kita ni tu baik. Betul. Tak salah, tak silap dak lah. Bila seorang tak ni tu pandai kat ilmu sarah dan pandai ilmu nahwu. Untuk nak tahqiq lagi pandai ilmu-ilmu Allah pula. Ilmu bayan, ilmu matik, ma'ani. Tu boleh reti lah. Boleh faham rusia kitab. Ibarat je gini. Orang faham reti rusia kitab ni ada kemanisan. Tapi dia tengok kitab tak puas. Lebih lagi kitab hanya masalah. Masalah kitab gini. Walaupun dia terlupa dah masalah kitab, tapi bila dia reti kitab, dia tengok kitab. Ya mana dia reti tengok masalah. Tak sama orang tak reti masalah kitab. Kalau dia hafal, mana dia ingat dengan hafalan dia. Bila dia terlupa nak tengok kitab tak boleh lah. Tak sama orang pandai ibarat ni, walaupun dia tak ada hafal masalah kitab, tapi dia pandai tengok ibarat kitab. Bila dia nak kelih tahu masalah, tengok kitab. Jadi tu baik. Habis tu pentingnya kena reti tengok masalah kitab. Untuk nak reti masalah kitab tu, kena pandai nahwu dan sarah lah. Betul buat kita semua pandai belakang dah, cuma nak tahqiq lagi. Wa qad yakunu laziman dan terkadang adalah fi'il yang datang tawazan pertama ni laziman, ialah fi'il lazim. Fi'il lazim ni sedikit. Orang panggil qa ada qa liaku, qa li taklif. Tunjuk di atas mana sedikit. Jadi fi'il hak muta'addi tu memang banyak sekali lah. Tiap-tiap fi'il yang datang tawazan fa'ala yaf'ulu banyak. Makna dia. Kebanyakannya makna dia makna muta'addi belaka. Ada pun lazim ni sedikit lah. Jarang-jarang. Sebab musannaf ingat qa ni menunjuk tak mana sedikit. Qa ni masuk taf'il mudhari'. Qa masuk taf'il mudhari', tunjuk tak mana sedikit. Wa qad yakunu dan terkadang adalah. Makna terkadang adalah. Al-babul awal ni laziman fi'lan laziman fi'il lazim. Maknanya fi'il yang datang dak tawazan pertama ni kata fi'il lazim tu sedikit benar lah. Yang banyaknya ialah fi'il muta'addi. Bagaimana contoh dia? Musannaf bagi contoh misal. Supaya kita nak faham lagi. Misalul muta'addinahu nasara Zaidun amran wa misalul laziminahu kharaja Zaidun. Misalul muta'addi bermula misal bagi fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang datang di atas wazan yang pertama. Fa'ala yaf'ulu ni. Nahwu nasara Zaidun amran. Nahwu nasara Zaidun amran. Nahwu nasara Zaidun amran. Nahwu jadi khabar, misalu jadi mubtada.
Misalul muta'addi bermula misal bagi fi'il muta'addi yang datang di atas wazan pertama yang ialah wazan fa'ala yaf'ulu ni. Nahwu ialah seumpama nasara Zaidun amran. Nasara. Nasara tu. Jadi nasara lah kita tidak waham kata oh nasara ni fi'il sulasi mujarrad ni. Tahu mana kata nasara sulasi mujarrad? Bahasa 3 harah tengok. Nun 1 harah, sa 2 harah, ra 3 harah. Tu dikatakan sulasi. Betul al-mujarrad sunyi daripada tambah, tak ada huruf tambahan tu. Nasara huruf tambahan tak ada. Huruf sa belaka. Nun betul fa fa'ala. Sa tu betul ka in fa'ala. Ra betul ka kalam bagi fa'ala. Maka nasara tu dikatakan sulasi mujarrad. Tak sama dengan sulasi mazi. Sulasi mazi seperti itu tak akrama. Akrama ni asalnya karuma. Karuma. Orang panggil fi'il sulasi ni mazi, tapi ditambah ke hamzah satu jadi akrama. Tu orang panggil sulasi mazi. Nasara Zaidun amran. Mana menolong oleh Zaid amran aka amma. Zaid ni tolong amma. Menolong nak oleh Zaid. Tolong dia tolong amran aka amma. Kena ada maf'ul lah sebab fi'il muta'addi ke. Fi'il muta'addi tu lain kerata takrif dia boyak. Bawah. Nasara Zaidun amran, telah menolong oleh Zaid amran aka amma. Zaid ini menolong amran aka amma. Wa misalul lazimi, dan misal contoh bagi fi'il lazim yang datang di atas wazan pertama nahu kharaja Zaidun, telah keluar oleh Zaid. Zaid keluar. Keluar mana? Keluar pergi mengaji, keluar pergi kuliah. Ikutlah keluar. Telah keluar oleh Zaid. Keluar-keluar ni ia tak melaphawi gi dah maf'ul bih dah. Tak sama tolong. Tolong apa? Tolong amran aka amma. Kalau keluar ni, keluar diri dia sendiri. Orang panggil perbuatan keluar ni tak give sakut kepada diri maf'ul bih dah. Semualah tiap-tiap fi'il lazim ni fi'il yang makna dia tak melaphawi gi dah maf'ul bih. Itulah dikatakan fi'il lazim. Ni takrif dia dah. Wal muta'addi wa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ila al-maf'ul bihi. واللازم وما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. والمتعدي dan bermula ta'rif bagi fi'il muta'addi, dhabit hakikat bagi fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Fi'il muta'addinya diri benda yang dikatakan fi'il muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lul fa'ili, ialah ma barang, ialah fi'il. Ma yakni fi'il yatajawazu fi'lul fa'ili. Baca fa'ilun. Yatajawazu fi'lul fa'ili, yang melafawilah oleh perbuatan bagi fa'il ni. Melafawi ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bih. Tu dikatakan fi'il muta'addi. Ma ialah barang. Gapo barang di sini? Ya terkena atas fi'il. Barang tu isim mausul kan. Umum barang tu. Pasti kena menyata lah. Barang-barang tu umum barang. Gapo barang ni? Yakni fi'il. Yatajawazu fi'lul fa'ili, yang melafawi. Baca fi'lu jadi fa'il yatajawazu. Bukan dia sebab yatajawazu fi'il lazim. Bukan fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi yang nak ada maf'ul lah. Yatajawazu ni madah tajawaza ni fi'il lazim. Maka fi'lu nak baca fi'lu. Ma yatajawazu fi'lul fa'ili, ialah fi'il yang melafawi lah oleh perbuatan bagi fa'il ni. Melafawi ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Bagaimana? Contoh misal ni, nasara Zaidun amran. Nasara dikatakan fi'il muta'addi. Maka dhabit fi'il muta'addi saat ni ialah fi'il yang melafawi lah oleh perbuatan bagi fa'il. Gapo perbuatan bagi fa'il di situ? Iaitulah menolong Zaid. Zaid tolong. Menolong Zaid. Melafawi lah oleh menolong Zaid ni, melafawi ilal maf'ul bihi, kepada maf'ul bihi. Zaid tolong dia tolong amran aka amma. Kali itu nasara ni fi'il muta'addi. Sebab perbuatan bagi fa'il ni gi jatuh, gi hasil, gi sakut akan maf'ul bihi. Tak sama kharaja Zaidan. Kharaja Zaidun, telah keluar lah Zaid. Keluar pia, keluar. Tak ada dah. Kata keluar pia, tak ada sakut dah keluar. Bila kata keluar, dia sendiri keluar lah. Setengah berdiri, telah berdiri oleh Zaid. Bila kata Zaid diri Zaid berdiri. Tak ada lagi sakut dengan orang lain, tak dah. Tu orang panggil fi'il lazim. Ada apa fi'il muta'addi ni? Bila kata tolong pia. Bila kata pukul pia. Kaya sakut dengan ulubih. Kita cari maf'ul dia.
menolong dia Zaid, tolong dia tolong. Amran akan amal. Atau daraba Zaidun telah pukul Zaid, Zaid pukul dia pukul. Walaupun dia tak sebut apa, pasti kena ada apa. Pukul dia pukul. Amran akan amal. Tu orang panggil fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi, fi'il yang melafawilah perbuatan fa'il dia, atau fi'il yang bersakut pautlah oleh perbuatan fa'il dia ni, sakut paut akan maf'ul bih. Tu dikatakan fi'il muta'addi. Ikutlah bila kita jumpa oleh Quran ke hadis mana ke, ayat telah fi'il bila atau fi'il muta'addi, pasti kena ada maf'ul bih dia. Maf'ul bih ni kadang-kadang dia sebut, kadang-kadang dia tak sebut. Bila tak sebut, kena takdim lagi lah. Wallazimu wa ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Wallazimu, dan berulah fi'il lazim ni, huwa ma ialah fi'il lam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bihi, yang tidak melafawilah oleh perbuatan bagi fa'il ni, tidak melafawi ilal maf'uli bihi, kepada maf'ul bihi. Perbuatan fa'il dia ni tak sakut ke maf'ul bihi. Bal waqa'a fi nafsihi, bahkan berlakulah ia perbuatan fa'il ni. Bal waqa'a, bahkan berlakulah perbuatan fa'il ni. Ayo kalau ngaji pondok ya ada ia semua. Bal waqa'a, bahkan berlaku ia fi'lul fa'ili, perbuatan fa'il ni berlaku fi nafsihi, takluk dengan waqa'a. Berlaku fi harjai, kena ada mutaklak ya. Mutakluk mana? Takluk dengan waqa'a. Berlaku fi nafsihi, pada dirinya nafsil fa'ili, pada diri fa'il. Fi'il lazim ni mana fi'il yang berlakulah oleh perbuatan fa'il ni pada diri fa'il sendiri, dengan ketiadaan melafawi kepada maf'ul bih dah. Tu dikatakan fi'il lazim. Contohnya misalnya kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun, telah keluar oleh Zaid. Maka keluar perbuatan fa'il itu kena sifat khuruk, al-khuruk, diri sifat keluar. Keluar tu berlaku pada diri Zaidun. Bila kata Zaid keluar diri Zaid keluar. Bukan kata Zaid keluar, tapi orang yang keluar sungguhnya pihak mamak tu ada. Bila kata Zaid keluar, diri Zaid keluar. Maka diri keluar Zaid itulah tak gif sakut paut akan maf'ul bih dah. Tu dikatakan fi'il lazim. Kita misalan lagi seperti hasuna Zaidun. Hasuna Zaidun, telah elok oleh Zaid. Bila kata Zaid itu elok, diri Zaid itu elok. Bila kata Zaid itu elok, tapi diri Zaid ada elok ni pihak mamak tu gigi janguk dia elok dak. Diri seperti tu bila kata berdiri Zaid, diri Zaid berdiri. Ketiadaan bersakut paut dan melafawi kepada maf'ul bih. Jadi khulasahnya fi'il muta'addi ialah fi'il yang bersakut pautlah perbuatan fa'il kepada maf'ul bih. Adapun fi'il lazim, fi'il yang berlakulah oleh perbuatan fa'il pada diri fa'il sendiri, dengan ketiadaan melafawi dan bersakut paut kepada diri maf'ul bih. Sampai tu setengah-setengah syarah yang katanya fi'il lazim ni fi'il yang tunjuk di atas makna tabi'at seorang. Seperti kharaja, keluar diri seorang. Berdiri, duduk, atau takut. Takut ni maf'ul bih. Ada tu takut apa? Takut hatu. Takut ada. Hasuna, elok Zaid, elok dia sebab tabi'at juga. Tu pergi, tabi'at orang panggil fi'il lazim juga. Banyaklah. Tiap-tiap fi'il yang makna bagi fi'il tu berdiri pada diri fa'il, itu dikatakan fi'il lazim. Tapi kalaulah fi'il tu perbuatan fa'il dia tu gif sakut paut dengan maf'ul bih, itu dinamakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Maka hantaran atau makna bagi tiap-tiap fi'il yang datang di atas wazan yang pertama ni ada dua makna, dua hantaran lah. Pertamanya fi'il muta'addi, yang banyak sekali. Yang keduanya fi'il lazim. Ini hak yang kurang sikit. Tu wazan yang pertama. Al-babus tsani, wazan yang kedua pula. Al-babus tsani, al-waznus tsani, bermula wazan yang kedua. Fa'ala yaf'ilu, ialah wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu ialah wazan fa'ala yaf'ilu. Mauzunuhu daraba yadribu. Mauzunuhu bermula timangannya, bermula lapar jadi timbangkan baginya, bagi wazan fa'ala yaf'ilu ni ialah daraba yadribu. Ialah wazan, ialah mauzun. Sebab daraba yadribu ni bukan wazan.
wazan kena fa'ala yaf'ilu ni. Siapa kat luar masuk? Masuk. Mauzunuhu berula mauzun bagi fa'ala yaf'ilu. Berula lapa yang ditimangkan di atas wazan fa'ala yaf'ilu ialah daraba yadribu. Ialah daraba yadribu. Daraba yadribu setengah daripada mauzun yang datang di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Lain daripada daraba yadribu ni memang banyak lagi lah. Wa alamatuhu dan berula tandanya, berula pecamannya, tandanya. Tanda untuk kita nak kenal katanya fi'il ni datang di atas wazan fa'ala yaf'ilu. Tanda dianya an yakuna. Alamat tu dia mubtada, an yakuna khabar. An yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah in fa'ilnya, in fa'il bagi al-babis sani atau in fa'il bagi fa'ala yaf'ilu. Domain fa'lihi itu boleh kembali belakang. Nak kembali kepada al-babis sani pun boleh. Kembali kepada fa'ala yaf'ilu pun boleh juga. Kerana al-babus sani ialah kena di atas fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu memang betul di atas al-babus sani dah. Orang panggil mubtada khabar tu ialah diri yang satu. Al-babu di mubtada, fa'ala yaf'ilu di khabar. Maka mubtada khabar tu in yang satu. Bila domain kembali kepada, bila mubtada dan khabar tu in yang satu, domain nak kembali tu boleh berlaku. Nak kembali kepada mubtada boleh, kembali kepada khabar boleh. Tu kaedah nahwu. An yakuna ainu fa'li, bahawa adalah in fa'ilnya, in fa'il bagi al-babis sani boleh juga. Sah juga. Atau ainu fa'li, bahawa adalah in fa'ilnya fa'ala yaf'ilu, sah juga. Kerana fa'ala yaf'ilu tidak ada malaikat al-babus sani. Al-babus sani tidak ada malaikat fa'ala yaf'ilu. Tanda pecamannya bahawa adalah in fa'il bagi al-babis sani maftuhan, ialah di baris atas kan. Maftuhan dipatahkan akal in fa'il ni fil madhi, pada fa'il madhi. Fil madhi, pada fa'il madhi. Fa'il madhi ya patah. Daraba. Wa maksuran fil mudhari'i, dan dikasrahkan akal fa'il ni fil mudhari'i, pada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ya ni maksurah. Kasrah baris di bawah. Daraba yadribu. Alamat dia tu dua ni. Sebab nak beza di antara wazan-wazannya lain. Kalau kata fa'il dia patah saja, kesamaran lagi dengan wazan pertama. Sebab wazan pertama patah juga nasara tu. Lalu tu musannaf bagi alamat yang keduanya maksuran fil mudhari, dikasrah pada fa'il mudhari. Jadi lain lah. Sebab wazan pertama tadi dhammah. Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Yang kedua ni fa'ala yaf'ilu daraba yadribu. Lain tu. Jadi khulasahnya tanda pecaman untuk kita nak kenal dan untuk kita nak mengetahui kan bahasanya fa'il kelima arak tu ya datang di atas wazan yang kedua yang ialah wazan fa'ala yaf'ilu, keadaan in fa'il madhi tu fathah seperti daraba, dan keadaan in fa'il mudhari' dia tu kasrah seperti yadribu. Yadribu. Tu tanda dia. Lepas daripada musannaf menyatakan tanda, musannaf menyatakan hantaran pula. Wa bina'uhu, dan belah hantarannya, bina'an bagi al-babus sani atau bina'an bagi fa'ala yaf'ilu ni aidan juga. Aidan ni aikal babil awali, seperti wazan yang pertama lah. Aidan aikal babil awal, seperti wazan yang pertama lah. Wazan yang pertama serupa dengan wazan yang kedua, nasbah bina'an, nasbah hantara dia. Khabar bagi bina'u lah, bina'an bab yang kedua ni, wazan yang kedua lit ta'diyati, tak maksud khabar bina. Lit ta'diyati maudu'un, dihantarkan bina'an ni lit ta'diyati bagi ta'diyah, bagi muta'addi. Kita pun makna murah lalu lit ta'diyati, bagi ta'diyah, bagi dijadikan akal fa'il tu fa'il muta'addi, atau bagi fa'il muta'addi lalu. Lit ta'diyati bagi ta'diyah ghaliban, pada ghalib, pada kebanyakan. Ghaliban pada ghalib, pada kebanyakan. Ghaliban tak asanya fil ghalibi. Betul dia hazah di fi, hazahkan fi harajat, dinasakkan jadi ghaliban. Orang panggil mansubun binaz'il khafidi. Nasakkan ghaliban tu dengan dibuangkan akal harajat. Asalnya fil ghalibi, dibuangkan fi harajat, dinasakkan jadi ghaliban. Karena itulah kita terjemuh makna ghaliban fil ghalibi. Walaupun tak ada fi, terjemuh makna pada ghaliban, pada ghalib. Pada ghalib, pada kebanyakannya ayat itulah fa'il muta'addi. Wazan yang kedua. Wa qad yakunu, bila kata ghalib pasti kena ada yang menyalahi. Kalau benda tak ada yang menyalahi, kata orang ghalib.
Nak dikatakan golek-golek pasti kena ada hak menyalahi. Hak yang menyalahi itu memang hanya sedikit. Barulah dia telak kata golek. Lalu tu musnad menyata wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah al-babus sani laziman fa'lan laziman ila fa'il azim. Yang golek kebanyakan fa'il muta'addi. Betul ada juga yang menyalahi goleknya ialah fa'il azim. Tapi fa'il azim ni hak ni yang sedikit. Misalul muta'addi berul misal, contoh bagi fa'il muta'addinya. Tapi fa'il muta'addi yang datang di atas wazan yang keluar lah. Wazan fa'ala yaf'ilu. Misalul muta'addi berul misal bagi fa'il muta'addi yang datang di atas wazan yang keluar ni. Nahwu seumpama daraba Zaidun amran. Telah pukul Zaid oleh Zaid amran akan Ammar. Memukul Zaid ni amran akan Ammar. Zaid pukul dia pukul amran akan Ammar. Sifat pukul daraba ni orang panggil fa'il muta'addi. Telah pukul Zaid, tak erti lagi. Zaid pukul dia. Pasti nak ada maf'ul ya. Kalau tak ada maf'ul pun memang tak erti. Pukul dia pukul amran akan Ammar baru erti. Sabit daraba dikatakan fa'il muta'addi. Kalau makan pun makan. Saya makan, ana makan pun. Apa fa'il muta'addi ni? Minum sama. Wa misalul lazimi, tapi daraba ni ialah fa'il datang atas wazan yang kedua lah. Alamat tanda tadi dah musannaf cerita dah. In fa'il madhi fathah daraba, in fa'il mudhari' kasrah yadribu. Daraba yadribu. Tu kalau ada baris, kalau tak ada baris kita nak tahu mana alamat tanda. Kalau ada baris bolehlah kita tahu. Ni data tawadhu yang kedua ni. Tengok in fa'il madhi fathah, in fa'il mudhari' dia ni kasrah. Nasara yang suruh data tawadhu yang pertama tu. In fa'il madhi fathah, in fa'il mudhari' dhammah. Tiba-tiba kalau tak ada baris, kita nak tahu kat mana tak ada baris. Memanglah ada orang dia pandai tahu sendiri lah. Dengan zuk. Tapi tu kena banyak baca, rajin baca, rajin mutola'ah kitab. Lama-lama Tuhan bagi sendirilah. Seolah ada orang panggil ada zuk lah. Kelimah ni kena baca gini ni. Kalau baca gini memang tak betul ni. Tapi memang kena reti sungguh lah. Memang tak reti. Rekod sendiri tak ada juga. Betul nak dapat zuk tu memang kena lama belajar lah. Kena lama lah belajar. Kalau sekejap tak ada juga. Masa tulul zaman. Syarat mengaji tu berapa syarat mengaji? Ni. Salah satu daripada syarat mengaji tu memang kena lama masa. Kena lama masa baru dapat benda tu. Kalau tak lama masa memang dah mujahadah lah. Sebab Tuhan nak beri satu-satu benda yang lebih tu pasti mengikut mujahadah seorang tu. Kalau seorang tu mujahadah sikit, dapat sikit. Ada juga yang seorang mujahadah sikit Tuhan bagi banyak tu, tapi memang menyalahi adat lah. Macam tu kenali. Waktu ngaji ni memang tidur biasa je ngaji, tapi dapat ilmu laduni tu. Semua tu lebih. Waktu ngaji memang tidur biasa gini, tak boleh kita, tapi balik apa nak baca gerang alain pula. Tapi itu orang banyak menyalih golek. Goleknya dapat ilmu tu pasti kena lama masa. Lama masa tu tak payah tafsir lah lama masa. Nama kejut lah. Pendek tu kena lama masa lah baru seorang tu dapat ilmu. Dapat ilmu ayat ilmu sungguh lah. Nak dapat ilmu payah dah. Betul nak dapat amal tu payah lagi. Amal ni memang payah benar. Sebab kau dah tahu tu bukan pasti boleh buat keputusan boleh amal tak. Amal ni Allah Ta'ala wui suku pula hidayah, taufik hidayah suku. Cuman salah satu daripada jalan untuk nak beramal ialah ilmu. Tapi bila seorang dapat ilmu, tak mesti kata dia tu boleh amal, tak mesti. Maknanya kena usaha mujahadah diri dia pula baru dia tu boleh buat amal. Kena mujahadah sungguh lah boleh buat amal, baru boleh buat amal. Tuhan akan buka. Sabit itulah
seorang belajar ni ilmu syaraknya ada 3. Satunya ilmu tauhid, untuk kenal Tuhan tu. Yang keduanya ilmu fiqh untuk nak sah betul ke amal ni. Yang ketiganya ilmu hakikat. Waktu yang besar sekali ni ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Al-babus salisu, bermula bab yang ketiga. Al-babus salisu, bermula bab yang ketiga, wazan yang ketiga ialah fa'ala yaf'alu, ialah wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, ialah wazan fa'ala yaf'alu. Tapi yang penting sekali ni belajar ni kena betulkan niat tu lah. Niat memang kena betul lah. Kalau niat tak betul memang jatuh daripada tangga pertama lah. Niat tak betul nak akhir kerja dia pun memang tak betul lah. Tuhan bagi ni mengikut niat saja. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat betul, insya-Allah dapat ilmu sikit tak apa, tapi jadi manfaat. Hak yang pentingnya nak ilmu yang manfaat. Ilmu dia ni pedah untuk agama. Al-babus salisu, wazan yang ketiga, bermula wazan yang ketiga ialah fa'ala yaf'alu, ialah wazan fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu, belum mauzunnya. Mauzun ni makna lafaz-lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu, ialah fataha yaftahu, ialah wazan fataha yaftahu. Wazan fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fa'ala yaf'alu lain dah. Yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Wazan yang ketiga fa'ala yaf'alu. Lain. Tanda pecaman dianya wa'alamatuhu, dan bertandanya pecamannya, alamat untuk nak kenalkan akan PFA kelimah-kelimah arah yang datang di atas wazan fa'ala yaf'alu ni. Tanda dianya ayyakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah infa'il bagi al-babis salih maftuhan, ialah difatahkan fil madhi, pada fi'il madhi. Fatah juga. Wal mudhari'i, atas ada al-madhi. Fil mudhari'i, pada fi'il madhi. Wal mudhari'i, dan pada fi'il mudhari'. Fatah dua. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Patah dua-dua. Kalau patah, kalau dhamma, wazan yang pertama. Kalau kasrah, wazan yang kedua. Kalau patah fi'il mudhari', itu kena di atas wazan yang ketiga. Bi syarti an yakuna ainu fa'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halqi. Bi syarti, dengan syarat. Wazan yang ketiga ni ada syarat lagi. Kata fi'il madhi tu fathah, fi'il mudhari' tu fathah, syarat dia nya bi syarti, dengan syarat an yakuna ainu fi'lihi, bahawa adalah fi'ilnya, fi'il bagi al-babis salis, aulamuhu, atau lamnya. Aulamuhu tu hazah dah. Aulamu fi'lihi, asalnya lamu fi'lihi atau lam fi'ilnya, lam fi'il bagi al-babis salis ni khabar bagi yakun, wahidan, ialah salah satu, min hurufil halqi, daripada segala harah-harah lah. Syarat begitu. Jadi katanya fi'il yang datang di atas wazan yang ketiga ni, kayak patah fi'il madhi, patah fi'il mudhari', ada syarat lagi. Syaratnya bahawa adalah fi'il atau lam fi'il ni salah satu daripada huruf-huruf halak. Huruf-huruf yang makhraj dia nya bahasa halqah. Gapo huruf halak? Wahiyah, itu huruful halqi sittatun annam. Al-ha'u wal kha'u wal 'ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu. Itu syaratnya fi'il atau lam fi'il ni salah satu daripada huruf halak. Macam fathah tadi tengok, lam fi'il dia kena tahan. Zahaba laik kata misal, zahaba fi'il dia kena tahan ho besar. Wa bina'uhu, dan belah antara al-babis salih ni aidan kalbabil awal atau kalbabis sani. Aidan ay kalbabil awal, seperti bab yang pertama lah, seperti wazan yang pertama. Lit ta'diyati, kainun lit ta'diyati, bagi muta'addi, ghaliban pada ghalib. Ghalib kebanyakan fi'il datang atas wazan yang ketiga ialah fi'il muta'addi. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah al-babus salih ni laziman,
Ialah fi'il lazim. Fi'il lazim tu hanya sedikit lah. Kebanyakannya banyak sekali fi'il muta'addi. Misalnya contoh misalul muta'addi, misal fi'il muta'addi nahu fataha zaidunil baba. Fataha zaidun, membuka oleh Zaid al-baba akan pintu. Membuka akan pintu. Buka apa? Buka al-baba akan pintu. Fataha tu fi'il muta'addi. Sebab buka-buka ni yang melafawi bersakut paut dengan maf'ul bih. Membuka Zaid, buka apa? Buka bak, buka pintu. Atau buka peruyuk. Nak makan si buka peruyuk. Nah, ikutlah bila kata membuka ni pasti dah lurah dia ni. Buka apa? Bukan bahasa Arab, bahasa Melayu sama je kalau buka apa. Kena ada lagi. Kalau kata buka Zaid, jadi tak orang panggil faham dah tapi tak sempurna lagi. Semata makan. Jadi bila kata makan, aku makan, saya makan apa? Tak orang panggil faham tapi tak sempurna. Kena ada maf'ul bih. Tu menunjuk kata fi'il muta'addi. Wa misalul lazimi, misal fi'il lazim lahu zahaba Zaidun, telah pergi oleh Zaid. Zaid pergi. Adapun sifat pergi ni dia tak melafawi. Zaid pergi. Zaid pergi betul lah. Diri Zaid pergi. Tak sama dengan azhaba Zaidun amran, tu lain pula tu. Kalau kata azhaba Zaidun amran, lain tu azhaba tu. Sebab apa? Sebab azhaba fi'il, orang panggil fi'il muta'addi tu. Asalnya zahaba fi'il lazim, ditambahkan akal hamzah, jadi fi'il muta'addi lah. Salah satu daripada jalan untuk menjadikan fi'il lazim fi'il muta'addi, iaitu dengan ditambahkan akal hamzah, atau dengan menggana-ganakan akan infi'il. Asalnya fariha Zaidun, telah suka oleh Zaid. Tapi bila kita nak buat fi'il muta'addi, farrahtu Zaidan, mempersuka oleh aku Zaidan ke Zaid. Aku buat satu-satu benda with Zaid tu suka. Tu fi'il muta'addi lah. Kalau kata fariha Zaidan, dia Zaid suka. Kalau kata farrahtu Zaidan, mempersuka aku Zaidan akan Zaid. Aku buat satu-satu benda ni with Zaid tu suka. Tu orang panggil fi'il muta'addi lah. Supaya apa? Azhaba tak ni lah. Azhaba Zaidun, mana menjalan aku, azhaba Zaidun amran, mana berjalan oleh Zaid amran akan amal. Zaid sana tu maknanya amal tak sejalan, Zaid tu buat pergi jalan juga. Tu dia panggil fi'il muta'addi lah. Akrama sama ke? Akrama Zaidun, asalnya karuma Zaidun, telah melia oleh Zaid. Zaid tu melia, sebab sifat melia ni tak melafawi apa lebih. Tapi bila kita tambah hamzah, akrama Zaidun amran, memelia oleh Zaid amran akan amal. Jadi fi'il muta'addi lah. Karate ada. Tapi dalam mata bina masa tak ada ni. Dalam mata izi belakang ada. Jadi khulasahnya wazan yang ketiga ialah wazan fa'ala yaf'alu. Tiap-tiap kalimah Arab, tiap-tiap fi'il yang datang atas wazan fa'ala yaf'alu dikatakan wazan yang ketiga daripada 6 wazan bagi fi'il sulasin jarra. Tapi syarat dianya in fi'il mana tanda dianya in fi'il madhi patah, in fi'il mudhari' patah, syaratnya in fi'il atau fi'il salah satu daripada huruf halak. Al-babur rabi'u, ba' yang keempat, wazan yang keempatnya ialah fa'ila yaf'alu. Ialah wazan fa'ila yaf'alu. Wazan fa'ila yaf'alu. Ialah wazan fa'ila yaf'alu. Mauzunuhu bermula lafaz-lafaz yang ditimbangkan bagi fa'ila yaf'alu. Lafaz yang ditimbangkan di atas wazan fa'ila yaf'alu ni, salah satu daripada mauzun ialah alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Alima fa'ila ya'lamu yaf'alu. Sama. Ya wazan ilmu sarah ni pasti kena mengikut barang tu sama lalu. Tak sama dengan wazan ilmu arab. Ilmu arab ni dia tak sama. Apa wazan syair? Wazan syair ni dia nak mengikut kelimah ya, baris tu tak sama tak apa. Tu wazan syair. Ya ilmu kawafi ni dia tak sama dengan wazan sarah. Wazan sarah ni pasti baris, kelimah, huruf pasti kena sama. Alima fa'ila ya'lamu yaf'alu. Kena sama baris. Wa alamatuhu, dan bertanda bagi al-babir rabi', tanda berwazan yang keempat atau tanda bagi fa'ila yaf'alu ni, an yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah infa'ilnya, infa'il bagi al-babir rabi' maksuran fil madi, ialah dikasrahkan fil madi pada fa'il madi. Alima
fa'ila, kasrah in fa'il. Wa maftuhan fil mudhari'i, dan difathahkan fil mudhari'i pada fi'il mudhari'. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Ni fathah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Wa bina'uhu, dan bola hantarannya, bermula maknanya, hantaran bagi al-babil rabi' fa'ila yaf'alu ni. Aidan juga aikal babil awal, seperti bab yang pertama. Lita'diyati maudu'un dalam wazn khabar bina. Tu nak ngaji tahu mubtada khabar apa tu, kembali dak ilmu nahwu lah. Kena ngaji nahwu pula lah tu. Jadi mubtada khabar, barulah hasil faedah. Dikatakan kalam, nak erti ke makna, tu nak ngaji nahwu pula. Bina'uhu, dan belah hantarannya, hantaran bagi al-babil rabi' aidan aikal babil awal, seperti bab yang pertama. Lita'diyati dalam wazn khabar bina'uhu maudu'un, dihantarkan bina. Taqainun adalah binaan bab yang keempat ni, lita'diyati bagi ta'diyah, bagi menjadikan fi'il muta'addi. Ta'diyah tu kita bawa makna bagi menjadikan fi'il muta'addi. Sebab ta'diyah ni fi'il datang tabak taf'il. Fa'ala yaf'ilu taf'ila, adda yu'addi ta'diyatan. Maka kaedah sorahnya tiap-tiap fi'il datang tabak taf'il, dia tunjuk di atas mana menjadi, bina dia lil ja'li. Li ta'diyati, bagi menjadikan fi'il muta'addi. Kata jadi fi'il muta'addi ni ghaliban, pada ghalib, pada kebanyakan dah. Kebanyakannya ialah fi'il muta'addi. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang adalah al-babil rabi' atau fa'ila yaf'alu ni laziman, fa'ilan laziman, fa'il lazim. Ya sedikit ada jugalah fa'il lazim. Misal contoh, misalul muta'addi nahu alima zaidun al-mas'alata. Telah belajarlah Zaid ni al-mas'alata, akan satu masalah. Wa misalul lazimahu wajila Zaid. Wajila ni makna apa? Wajila Zaid. Wajila takut. Apa? Gemetar. Lebih kurang. Takut Zaid. Wajilat qulubuhum. Takut Zaid. Telah takut Zaid. Takut fi'il lazim juga. Wajila, wajila fa'ila yaf'alu, wajila wajila fa'ila yaf'alu yaujalu, wajila yaujalu, wajila yajalu fa'ila yaf'alu, alima ya'lam. Al-babul khamisu, wazan yang kelimanya ialah wazan fa'ula yaf'ulu. Wazan fa'ula yaf'ulu, mauzunuhu hantarannya wazunuhu bermula mauzun bagi fa'ula, bermula lapar-lapar yang ditimangkan di atas wazan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yasunu ialah hasuna yahsunu, hasuna yahsunu fa'ula yaf'ulu. Wa alamatuhu, dan bala tanda pecamannya bagi al-babil khamis an yakuna ainu fa'lihi, bahawa adalah in fa'ilnya, in fa'il bagi al-babil khamis. Gapo in fa'il bagi al-babil khamis? Kalau misal pada lapar hasuna kena tasing. Ya sebab in fa'il ni tiap-tiap harah yang bertuli kat kain bagi fa'ala dinamakan in fa'il. Tiap-tiap harah yang bertuli kalam bagi fa'ala nama kalam fa'il. Tiap-tiap harah yang bertuli fa bagi fa'ala dikatakan fa fa'il. Walaupun huruf tu bukan fa sekalipun, nama dia istilah sarah orang panggil fa fa'il. Maka hasuna yasunu sini ni in fa'il dia mana sini? Di atas sin. Sin tu orang panggil in fa'il tu. Walhal dia bukan in, tapi istilah orang panggil in fa'il. Kerana apa dia katakan sin tu in fa'il? Karena sin ni membetulikan akal in bagi fa'ula. In fa'il dia madmuman fil madhi wal mudhari'i, ialah didhammahkan, dibaris depankan fil madhi pada fi'il madhi fa'ula hasuna, wal mudhari'i dan fi'il mudhari' yahsunu yaf'ulu. Yahsunu yaf'ulu. Wa bina'uhu, dan hantaran al-babil khamis la yakunu, tidak adalah illa laziman malaka fi'il lazim. Bina bab kelima ni tidak ada malaikat fi'il lazim satu je, fi'il muta'addi tak ada. Nahu hasuna zaidun, telah elok Zaid. Tu. Bab yang kelima ni tiap-tiap fi'il dia datang tahu fa'ula yaf'ulu,
semua fi'il tu fi'il lazim berlaku. Fi'il muta'addi tak ada. Sebab biasanya fi'il yang datang dak tahu zai fa'ul la yaf'ulu ni menunjuk di atas mana tabiat. Mana elok, mana huduh banyaklah. Maka tidak adalah fi'il itu melainkan fi'il lazim saja. Al-babus sadisu ba' yang ke-6 ialah fa'ila yaf'ilu, ialah wazan fa'ila yaf'ilu. Mauzunuhu bala mauzun bagi fa'ila yaf'ilu atal babil khamis hasiba yahsibu ila hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Wa alamatuhu dan tanda-tanda bil albabis sadis. Alamat bil albabis sadis atau alamat fa'ila yaf'ilu an yakuna ainu fa'ili, bahawa adalah in fa'il maksuran fil madi wal mudhari'i, ialah dikasrahkan akan in fa'il ni fil madi wal mudhari'i, pada fa'il madi dan fa'il mudhari'. Hasiba yahsibu. Wa bina'uhu dan melahantara al-babis sadis ni aidan kalbabil awal atau kalbabis sani, kalbabis salih, kalbabil rabi' ikutlah. Lit ta'diyati kainun adalah binaan ni lit ta'diyati bagi menjadi fa'il muta'addi ghaliban pada ghalib. Wa qad yakunu dan terkadang adalah al-babis sadis ni laziman fa'il lazim. Fa'il lazim tu ada tapi sedikit. Misalul muta'addi nahu hasiba zaidun amran fadilan. Hasiba yang muta'addi dua maf'ul. Hasiba zaidun, yakinlah Zaid ni, yakin oleh Zaid amran akan amal ni. Zaid ni yakin akan amal, yakin apa? Yakin fadilan akan lebih ia ummah. Dia yakin kata ummah tu lebih semua. Hasiba zaidun amran fadilan, telah yakinlah. Hasibah tu orang panggil fi'il muta'addi kan dua maf'ul. Saudara bagi zanna, makna yakin. Hasibah zaidun amran fadilan. Yakin, telah yakinlah oleh Zaid amran, tu maf'ul yang pertama. Akak Umar yakin apa? Yakin apa? Zaid tu yakin kat Umar ni, yakin fadilan akal lebih ia Umar. Umar tu lebih semua. Tu sebab apa? Sebab Umar tu rajin bangun tengah malam. Semaya tahajud semua dia lebih dari isi Allah Ta'ala lah. Walaupun dia isi makhluk ni biasa je, tapi dia ni pekat dia dari isi Allah Ta'ala lebih. Orang panggil dia ni hafiz dengan Allah Ta'ala. Orang yang hafiz Allah Ta'ala ni orang tu lebih sekali lah mutabak dia dari isi Allah Ta'ala. Walaupun dia isi makhluk tu lekeh. Bila-bila lagi orang belajar betul ilmu. Kena baik dengan Allah Ta'ala. Sebab ilmu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, boleh. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak boleh. Belajar ni usaha, ikhtiar usaha ni salah satu daripada orang panggil ikhtiar atau sabar. Betul Allah Ta'ala bagi, boleh. Allah Ta'ala tak bagi, tak boleh. Betul, kena buat baik Allah Ta'ala. Sebab baris Allah Ta'ala. Seperti kita nak satu-satu benda, doktor buat baik dengan doktor. Lama-lama baik ya weh. Dimakian juga ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wi kepada orang yang khanak. Betul itu nak baik Allah Ta'ala. Orang hati bersih tu dapat ilmu. Allah Ta'ala bagilah dia. Maka Umar ni lebih sungguh dia. Wa misalul lazim, misal fi'il lazim nahu warisa Zaidun. Dapat sakol Zaid. Tapi kalau kita tengok dalam mata warisa ia fikir bawah. Ya, sebab warisa dia kata fi'il dalam naskah asal ke warisa ni kata fi'il lazim, fi'il muta'addi. Tengok dalam Quran ada dalam naskah asal ke dalam ni tak bagi. Dalam kitab asal ada jaga. Warisa Zaidun telah dapat sakol Zaid. Maka 4 wazan 6 wazan itulah dikatakan fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang bahasa 3 harah. Tengok tadi 3 harah belaka. Hasiba 3 harah. Daraba, nasara, alima, hasuna 3 harah belaka. Al-mujarrad yang sunyi daripada tambahan, tidak ada huruf tambahan. Huruf asal belaka. Hasiba 3 harah huruf asal. Daraba huruf asal, semua huruf asal belaka. Maka itu dikatakan fi'il sulasi mujarrad. Sulasi yang bahasa 3 huruf 3 harah. Al-mujarrad yang sunyi daripada huruf tambahan. Yang sunyi daripada huruf tambahan. Ya
Yang sebenarnya kelima harrak ni yang mana wazan-wazan bagi fi'il sulasim jaraknya kelima harrak, berlaku kelima harraknya di atas 6 wazan tu. Kalau kita mengikut qiyas semuanya, iaitulah tubik 9 wazan tu. 9 wazan. Tu. Sebab apa? Sebab ing fi'il madhi ni ia ada 3 kelakuan. Ing fi'il madhi fathah, ing fi'il madhi kasrah, ing fi'il madhi dhammah. Maka tiap-tiap satu bahagian daripada 3 bahagian kelakuan ing fi'il madhi, fathah, dhammah, kasrah tadi itu, kelakuan fi'il mudhari' dia ni terbahagi kepada 3 kelakuan pula. Contoh tengok ing fi'il madhi fathah. Fa'ala yaf'ulu 1. Yang kedua fa'ala yaf'ilu 2. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Tengok kelakuan ing fi'il mudhari' dia tu tubik 3 wazan. Walha kita tak ing fi'il madhi dia satu kelakuan ke apa? Ing fi'il madhi fathah. Fa'ala, fi'il mudhari' dia 1. Yaf'ulu kena tabak wazan pertama. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, ing fi'il mudhari' dia kasrah. Wazan yang ketiga ing fi'il mudhari' fathah. Fa'ala yaf'alu. Tu. Maka kalau lah kita mengikut di atas qiyas tak ni tu, jadi tiap-tiap ing fi'il madhi yang kasrah pun fi'il mudhari' dia keluarnya 3 wazan juga tu. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'alu. Jadi 3 wazan jugalah mengikut qiyas di atas ing fi'il madhi tu fathah. Dimakian juga ing fi'il mudhari' dhammah. Ing fi'il mudhari' dhammah fa'ula yaf'ulu 1, fa'ula yaf'alu 2, fa'ula yaf'ilu 3. Jadi khulasah punya jadi 9 wazan. 9 wazan lah kalau mengikut qiyas. Tapi 9 wazan tu ulama sorah telah menyelidikikan dan telah memeriksakan daripada kalam-kalam Arab, daripada kelimah-kelimah orang Arabnya, tutur kata orang Arabnya, kelimah-kelimah Arab, lafaz Arabnya yang berlaku di atas wazan ni, yang ada pada wazan semuanya ada 6 wazan. Ulama sorah ni telah menselidiki dah kelimah-kelimah yang berlaku pada cakap Arabnya, iaitulah ada 6 wazan. Gapo iaitu wazan pertama fa'ala yaf'ulu. Ing fi'il madhi fathah tak ada berlaku. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Dan ing fi'il madhi kasrah tu ada 2 je. Satu fa'ila yaf'alu, wazan yang keempat. Yang keduanya fa'ila yaf'ilu, kena atas wazan yang keenam. Adapun fa'ila yaf'ulu ing fi'il madhi kasrah, ing fi'il mudhari' dhammah, itu tidak ada berlaku datang oleh kelimah Arab. Lalu tu ulama sarah buangkan. Dimakian juga kelakuan ing fi'il mudhari' dhammah ni. Kelakuan ing fi'il mudhari' dhammah fa'ula yaf'ulu ni, lafaz-lafaz Arab yang berlaku pada cakap Arab ni, yang ada di atas wazan ni satu je, iaitu fa'ula yaf'ulu. Adapun fa'ula yaf'alu ing fi'il madhi dhammah, ing fi'il mudhari' fathah, tak ada berlaku pada kalam Arab. Dimakian juga fa'ula yaf'ilu ing fi'il mudhari' dhammah, ing fi'il madhi dhammah, ing fi'il mudhari' kasrah, tak ada juga. Yang ada pada kalam Arabnya iaitu ing fi'il madhi dhammah, ing fi'il mudhari' pun dhammah juga. Fa'ula yaf'ulu. Lalu itulah buang 3 wazan, tinggal khulasahnya iaitu 6 wazan. Maka 6 wazan itulah dihantarkan bagi sulasim jarak. Sulasim jarak. Wasna asyara baban minha lima zada 'ala sulasi wa huwa salasatu anwa'. Wasna asyara baban, isna asyara jadi mubtada, 5 tak lama jadi khabar. Wasna asyara baban, dan bermula 12. Gapo 12 ni? Baban nasbah wazan. Isim adad. Isim adad ni kena ada tamyiz je. Kalau tak ada tamyiz tak erti. 12 apa 12? 12. Ya umum 12 isim adad ni bilangin. 12 apa 12? Baban nasbah wazan. 12 wazan. Baru erti. Baban tak orang panggil tamyiz tu. 12 mana ni? Minha setengah daripada 35 wazih asal. Misalnya cerita dah.
Lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna 35. Maka bermula 12 nasbah wazan, minha setengah daripada 35 ni lah khabar bagi isna asyara, maudu'atun lima zada 'ala sulasi, ialah dihantarkan 12 ni 5 bagi fa'il zada yang lebih lah huruf dia ni 'ala sulasi, di atas fa'il sulasi. Habislah. Tadi musannaf cerita kata 6 wazan dihantar bagi fa'il sulasi mujarrad, habis kata ini nak menyata. Musannaf nak masuk pada menyata dan menerangkan fa'il hak sulasi mazid pula. Fa'il yang bahasa 3 harah tapi yang ditambahkan di atas huruf asal. Wa'imanya tambah 1 huruf atau tambah 2 huruf atau tambah 3 huruf. Wasna asyara dan bela 12 baban nasbah wazan. Wasna asyara bermula 12 baban nasbah wazan. 12 ni minha setengah daripada 35. Khabar isna asyara, maudu'atun dihantarkan di isna asyara, 5 zada 5 bagi barang bagi fa'il, 5 bagi ma bagi barang, ma minal fa'li bagi fa'il, zada yang lebih lama ni ala sulasiyil mujarradi, di atas fa'il sulasi. Jika nak sulasi itu sulasi mujarrad lah. Ala sulasi mana ala sulasiyil mujarradi, di atas fa'il sulasi mujarrad. Khulasah nak ayatnya 12 wazan yang lagi akan datang nyata ni dihantarkan akan dia bagi sulasi mazid. Nama dia nya sulasi mazid. Orang panggil sulasi yang bahasa 3 harah, mazid yang ditambahkan di atas huruf asal. Yang ditambahkan di atas huruf asal. Huruf asal 3 harah. Betul kita tambah pula. Di atas huruf asal. Maka fa'il sulasi mazid ni semuanya ada 12 wazan. Tu sulasi mujarrad ada 6 wazannya. Wa huwa salasatu anwa'in, wa huwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi, fa'il sulasi mazid. Wa huwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi, fa'il yang lebih di atas huruf, fa'il yang lebih di atas fa'il sulasi yang ditambahkan di atas fa'il sulasi ni salasatu anwa'in, ada 3 nok, ada 3 bagai. Ada 3 bagai, 3 bahagian, 3 nok. 3 macam. Wahwa dan iaitu ma zada 'ala sulasi ini salah satu anwa'in, ialah 3 bagai. Kenapa 3 bagai ni? Kerana harah yang ditambahkan di atas sulasi mujarrad tu ada 3 bahagian. Pertamanya tambah 1 harah, kena di atas nok yang pertama. Yang keduanya tambah 2 harah, iaitu kena di atas nok yang kedua. Yang ketiganya tambah 3 harah, iaitu kena di atas nok yang ketiga. Sampai tu musannaf kata ada 3 nok, 3 bagai. Wa huwa iaitu ma zada 'ala sulasi ini salah satu anwa'in, ialah 3 bagai. Kenapa 3 bagai tu? Kerana harah yang ditambahkan ada kalanya 1 harah atau 2 harah atau 3 harah. Buat gitulah. Kerana harah yang ditambahkan di atas fa'il sulasi mujarrad ada kalanya 1 harah. Seperti nok yang pertama tu. Dan ada kalanya 2 harah seperti nok yang kedua, dan ada kalanya 3 harah seperti nok yang ketiga. Jadi hitung 3 nok tu hasilnya wazan di atas 12 wazan. 12 wazan itulah dinamakan sulasi mazid. Sulasi dikatakan sulasi i'tibar huruf saya 3 harah, dan dikatakan rubai i'tibar ditambahkan akan huruf yang baru di atas huruf asal. Lainlah. Yang 6 wazan telah lepas tu sulasi juga, tapi sulasi mujarrad. Dinamakan sulasi i'tibar huruf saya 3 harah. Dinamakan mujarrad i'tibar dia ni sunyi daripada huruf tambahan. Sunyi daripada huruf tambahan. An-naw'ul awwalu wa huwa ma zida fihi harfun wahidun 'ala sulasi wa huwa salasatu abwabin. Kita buktikan dulu. 10.5. An-naw'ul awwalu wa huwa ma zida fihi harfun wahidun 'ala sulasi wa huwa salasatu abwabin.